Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 402 dan juga 405, cikgu minta maaf untuk kelas hari ini. Cikgu terpaksa rekod awal sebabkan oleh cikgu hari ini cikgu ada kena hantar anak cikgu untuk check up. Okay. So kamu tengok video ini dahulu. Okay, fahamkan. Nanti kita akan buat latihan sama-sama. Okay. Dan cikgu akan bagi arahan yang selanjutnya lepas kamu dah tengok video ni. Okey, baik. So untuk sebelum kita dah habis untuk refraction of light, okay, pembiasan untuk cahaya. So untuk kelas kali ini kita akan masuk subtopik yang kedua iaitu total internal reflection. Cumanya untuk reflection of light akan ada sebelum tu akan ada exercise, okay, latihan. So tak apa, nanti next class nanti baru kita akan buat latihan. Cikgu masuk dahulu untuk subtopik yang seterusnya. Okay, 6.2 total internal reflection. Okay, baik. So untuk total internal reflection dalam bahasa Melayu adalah pantulan dalam penuh. Okay, pantulan dalam penuh. Okay. So fenomena ini yang kamu akan belajar dalam tajuk light. Okay. Dan pantulan dalam penuh ini juga ada berkaitan dengan pembiasan. Okay, refraction. Okay, kita tengok sama-sama. Photograph 6.1 shows a turtle below surface water. A reflected image of the turtle can be seen on the boundary of water and air. Why does this happen? So, kalau kamu tengok dekat bahagian sini, ada turtle. Dekat bahagian atas daripada dalam turtle ini berada di dalam air. Okay. So, berada di bahagian atas daripada bahagian air tersebut, kita akan tengok macam ada image yang terhasil daripada turtle tersebut. So kalau ada image yang terhasil daripada turtle, selalunya kita akan kait dengan reflection, pantulan, reflection, pantulan. Tapi dalam masa yang sama, kalau kamu tengok cahaya yang terhasil dekat bahagian dalam air ni, kalau manusia tersebut dia daripada bahagian luar, okay, so dia tengok dekat bahagian dalam air, dia akan nampak ada image yang terhasil daripada turtle tersebut. Okay. Sepatutnya dia adalah berkaitan dengan refraction, pembiasan disebabkan oleh dua medium yang berbeza. Iaitu kalau manusia tersebut nampak ada medium udara dan juga medium air. So pembiasan akan berlaku. Okay. So tetapi kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar untuk turtle ini, dia seolah-olah macam cermin lah. Okay, dia berlaku reflection, bukan refraction. Okay, so itu yang kita akan belajar pada hari ini, di mana di dalam pembiasan, di dalam refraction akan berlaku reflection, pantulan. Dalam pembiasan boleh berlaku pantulan. Contohnya yang macam dalam fenomena turtle. Macam mana? Sekejap lagi kita akan belajar dengan lebih lanjut. Okay, so dalam pembiasan akan berlakunya pantulan, dan pantulan itu namanya adalah apa? Total internal reflection, pantulan dalam penuh. Dia berbeza dengan pantulan biasa. Okey? Sekejap lagi cikgu akan terangkan apa beza di antara pantulan dalam penuh dan juga pantulan biasa. This phenomenon is known as a total internal reflection. Total internal reflection only occurs when the light travels from a medium of high optical density to the medium of low optical density. Okay, so kalau untuk total internal reflection, dia hanya berlaku apabila sesuatu cahaya tersebut dia bergerak daripada medium yang high density kepada medium yang low density. Okey, kalau kamu tengok dekat bahagian sini ada density, high density. Ada satu lagi low density. Bermaksud ada dua medium yang berbeza. Contohnya, okey, yang ini high dense. Yang ini low dense. Okey, high dense dan juga low dense. So dua medium yang berbeza. Satu density yang tinggi, satu density yang rendah. Ketupatan yang tinggi, ketupatan yang rendah. So supposedly kalau ketupatan yang berbeza, okay, ataupun medium yang berbeza,
Fenomena apa yang akan berlaku kalau sekiranya light tersebut akan travel? Tentunya ada light travel. Okey. Light tersebut bukan kat bahagian sini. Dia mesti travel daripada satu bahagian ke satu bahagian. Maksudnya daripada low, contohnya low. Low light tersebut travel daripada low density pergi kepada bahagian high density. So supposedly daripada low density ke high density akan berlakunya apa dia? Akan berlakunya apa? Akan berlakunya pembiasan. Okey. Di mana ada normal line dekat bahagian sini, so akan ada angle dekat bahagian sini, akan ada angle dekat bahagian sini. So akan berlaku pembiasan. Disebabkan oleh apa? Velocity of light tersebut dia akan travel dalam keadaan yang velocity yang berbeza untuk kedua-dua medium ini. So suppose dia akan berlaku refraction. Cumanya dari segi fenomena ini total internal reflection, dalam refraction tersebut akan berlakunya pantulan. Mesti kan pening kan? Macam mana boleh berlaku macam ni? Syarat ni adalah apa? Daripada dia akan bergerak daripada high density kepada low density. Okey. Tak apa-apa. Jangan pening-pening, kita akan pergi satu persatu. So kamu kena ingat total internal reflection dia akan berlaku daripada high dense kepada low dense. Maksudnya dia akan bergerak daripada tempat yang ketepatan tinggi kepada tempat ketepatan yang rendah. Baru boleh berlakunya total internal reflection. Okay, yep. Ingat lebih lanjut lagi. Okay, to observe the phenomenon of total internal reflection. Okay, sekejap. So, ini ada eksperimen. So, cikgu akan tunjukkan video. Daripada video ini, kamu akan dapat tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan total internal reflection. Okay, sekejap. Video sekejap. Okey, baik. Untuk permulaan, kalau kamu tengok dekat bahagian sini, apa dua medium yang berbeza? Supposedly ini adalah berkaitan dengan pembiasan sebab dia light tersebut ni light, cahaya, dia travel melalui dua medium yang berbeza. So medium apa yang berbeza dekat bahagian dalam video ini? Okey. Dua medium yang berbeza tersebut adalah air, udara. Ni nampak light tersebut travel daripada udara pergi ke bahagian glass. Okey, air. Ini glass block, glass. So air lagi. Okey. Air, glass, air. Okay. Untuk permulaan eksperimen ini, dia buat macam ni. So, sebab apa yang ini berlaku refraction ataupun tidak, berlaku pembiasan ataupun tidak. Supposedly kalau pembiasan dia akan bend, maksudnya light tersebut bila travel dia akan bengkok. Tapi kalau kamu tengok kat bahagian sini dia lurus sahaja. Sebab apa? Kita dah belajar sebelum ni. Disebabkan oleh dia melalui normal line. Okey, dia melalui normal line. Okey, baik. So, seterusnya kita akan tengok dengan lebih lanjut video ini apa akan berlaku. Okey, baik. So dia bengkok kan? Okey. Sekarang ini okey, light ni bila travel, yang ini air, yang ini glass, yang ini air. Okey. So supposedly air dengan glass, suppose dia akan berlaku refraction betul disebabkan oleh dua medium yang berbeza. Cuma yang sekarang ni light ni travel, bila sampai dekat bahagian glass ni kamu nampak yang ini daripada air ini pergi ke bahagian glass, kamu nampak light tersebut dia refract ataupun tidak yang ini dahulu. Air dengan glass ni, dua medium berbeza.
Okey. Jawapannya adalah dia tidak refract, dia tidak terbias. Ni untuk bahagian ni dulu kau tengok Ni seolah-olah dia tidak terbias, dia straight saja. Okey. Sebab apa berlaku begitu? Okey. Sekarang ni tolong dengar baik-baik. Okey. Sekarang di antara air dengan gelas, dua medium yang berbeza, dia mesti akan ada plane. So plane dia adalah yang ini, yang curve ni. Plane dia adalah yang curve. Okey. So syarat untuk plane ini dengan normal line adalah di mana dia adalah perpendicular. Okey, perpendicular, so dia adalah normal line. So sebab apa light tersebut bila travel daripada air pergi ke bahagian gelas, dia tidak refract disebabkan oleh bila kita kenakan cahaya ni kepada bahagian tengah untuk curve ini. Okey, bila kita kenakan cahaya kepada bahagian apa dia ni kita panggil center untuk bahagian curve ini. So kesemuanya light ini akan jadi dia akan kena pada normal line disebabkan oleh kalau kamu belajar berkaitan dengan circle setiap bahagian plane untuk bahagian circle ini dia adalah normal line kepada plane tersebut. Maksudnya ini normal line yang dalam cahaya ini juga adalah normal line. Kalau cahaya ini pergi bergerak ke bahagian sini lagi, asalkan dia melalui bahagian center, so dia akan jadi normal line. Ini juga normal line, ini juga normal line. So cahaya apabila dia kena pada bahagian center, lalu daripada air pergi ke bahagian gelas, suppose dia akan berlaku refraction. Tapi kalau dalam cahaya ini, dia lalu daripada air pergi ke bahagian gelas, tak berlaku refraction disebabkan oleh apa? Dia kena pada bahagian normal line. So kalau kamu tengok video selanjutnya, dia pusing macam mana pun daripada air pergi ke bahagian gelas ni dulu ini tak berlaku refraction. Dia point kepada bahagian center tak berlaku refraction. Sebabkan apa? Kesemuanya adalah normal line kalau kita point pada center. Okey, semuanya adalah normal line. So untuk air yang bahagian gelas kalau dia curve dia tidak akan berlaku refraction. Okey, kejap. Patah balik. Fahamkan konsep tu dahulu. Okay. Air ke bahagian gelas, kalau gelas tersebut curve, kita kenakan cahaya pergi kepada bahagian center, so tak berlaku daripada air ni ke bahagian gelas refraction, tak berlaku sebab dia kena pada normal line. Okey, baik, seterusnya. Daripada gelas, nak keluar pergi kepada bahagian air pula. Kamu tengok dekat bahagian sini, light tersebut travel sampai, ini gelas, light tersebut travel sampai ke bahagian sini, so ini adalah plane dia pula. Tadi yang curve ni plane daripada air pergi kepada bahagian gelas. So tak berlaku refraction sebabkan oleh apa dia cakap? Sebab light tersebut dia kena pada bahagian normal. Lalu macam mana pun asalkan dia pergi ke bahagian center semuanya akan jadi melalui normal. So sebab itulah refraction tak berlaku untuk bahagian air pergi kepada bahagian gelas. Tapi bila light tersebut travel daripada bahagian gelas pergi kepada bahagian air, kamu tengok kat bahagian sini. Angle bahagian sini dengan angle bahagian sini. Tolong bagi tahu cikgu. Angle mana yang lebih besar? Mesti kamu tak jawab lah sebab cikgu rekod benda ni. Okay, jom kita jawapan. So angle yang lebih besar adalah dekat bahagian yang air. Sebabkan oleh apa? Kita belajar sebelum ni less dense, denser. So denser dia akan dekat dengan normal line. Less dense dia akan menjauhi normal line. So dia punya angle dia lebih besar. So bila angle lebih besar maksudnya bengkok lah, cahaya dia bengkok daripada bahagian sini ke bahagian sini. Fenomena apa yang berlaku? Itu adalah berkaitan dengan refraction. Dan sebab apa refraction boleh berlaku pula daripada gelas ini pergi ke bahagian air? Tolong ingat baik-baik. Normal line, okey ni plane dia. Daripada gelas pergi ke bahagian air, ini adalah plane dia. So apa syarat untuk normal line? Syarat untuk normal line adalah dia mesti perpendicular dengan plane. Perpendicular dengan plane. Tak kisahlah macam mana pun, bahagian mana pun. Yang penting dia perpendicular dengan bahagian plane. Okay. 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree. Daripada plane. Okay. Tapi cahaya ni kena pada bahagian tengah ini. So kita akan ambil kira normal line dia dekat bahagian tengah ni. 90 degree daripada ni adalah normal line. Untuk bahagian plane yang kedua ni. Kita ada dua plane. Satu plane yang pertama yang tadi ni. Kesemuanya akan jadi normal line sebab dia tumpu pada bahagian center. Satu lagi plane adalah yang ini apabila cahaya melalui gelas kepada air. Okey.
So daripada glass pergi ke air, normal line dekat bahagian sini. Okay. So cahaya tersebut apabila kena pada plane tersebut, dia akan refract. Dia akan refract. Terbias. Refract. Padam semua. Okay. Glass pergi ke air, dua medium yang berbeza, dia akan refract. So yang ini dan ini dia terrefract. Okay. Disebabkan oleh dia dalam keadaan yang panggil horizontal, yang ini curve. Ini horizontal. So normal line dia mesti dalam keadaan vertical. So bila kena cahaya pada bahagian sini, sebab tu dia terrefract. Tapi kalau daripada air pergi ke bahagian glass tadi, dia tak refract. Sebab dia melalui bahagian center. So setiap semua ini akan jadi normal line. Tolong ingat benda tu Baik. So yang kita nak tengok sekarang ini adalah daripada bahagian glass ini keluar ke bahagian air. So fenomenanya adalah refraction. Okay. So untuk subtopik yang kedua, kita akan belajar tentang total internal reflection. Cikgu bagi tahu dah tadi. Total internal reflection akan berlaku dalam fenomena refraction. So sekarang ini fenomena refraction. Kejap lagi kamu akan tahu dengan lebih lanjut daripada fenomena refraction yang ini akan berlakunya satu fenomena yang lain, iaitu total internal reflection. Di mana pembiasan permulaan tiba-tiba last kali dia akan bertukar menjadi pantulan. Daripada pembiasan itu akan jadi pantulan dalam pantulan. Okay. Kita tengok macam mana. Teruskan lagi video. Okey, dia besarkan angle yang bahagian sini. Okey, berhenti kat sini. Okey. Angle kat bahagian sini berapa? 0, 10, 20, 30. Okey, angle kat sini 30. Angle kat bahagian sini berapa? Okey, ni 0, 10, 20, 30, 40, 45. So kamu nampak angle kat bahagian sini bawah ni 30. Angle kat bahagian atas ni 45. So betul lah apa yang kita belajar sebelum ni. So fenomena refraction di mana less dense angle dia lebih besar, denser angle dia kecil. Okey, teruskan lagi. Okey, dia besarkan lagi angle. So angle dekat bahagian air ni tu juga makin besar, makin besar. Ni masih lagi refraction, masih lagi pembiasan. Masih lagi okey, masih lagi pembiasan. Cuba kamu tengok, ni masih lagi pembiasan. Cuba tengok. Dia seolah-olah ada satu cahaya dekat bahagian sini. Kalau kamu fikir logik, cahaya ke bahagian sini, pergi ke bahagian plane, lepas tu dia patah balik ke bahagian sini. Itu fenomena apa? Itu adalah fenomena reflection, pantulan yang kamu pernah belajar mendengar rendah dulu, pantulan. Okey? Dia pergi ke bahagian sini, pergi ke bahagian sini. Tapi peliknya, ini dua medium yang berbeza. Supposedly kalau dua medium yang berbeza, fenomena yang berlaku hanyalah refraction, pembiasan. Tapi dalam pembiasan boleh berlaku pantulan. So inilah yang berlaku. Okey. Di mana kamu tengok daripada pembiasan ni masih lagi pembiasan, akan boleh berlaku pantulan. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, sampai sini. Sampai dekat bahagian ni. Cuba tahu balik. Okey. Tolong beritahu cikgu, angle dia sekarang ini kalau untuk incident angle, daripada gelas ni, incident angle dia 40. Berapa refracted angle dekat bahagian sini? Kira 60, 70, 75. Okey, masih lagi refraction yang berlaku. 40, 75. Okey. Teruskan lagi, dia besarkan lagi sampai ke bahagian sini. Okey. Yang bahagian air ni besar sampai bahagian sini. So angle dekat bahagian sini 42. Dekat bahagian gelas ni angle untuk incident dia 42. Angle untuk refraction dekat bahagian sini berapa? Tadi 70 lebih. So bila dia buat 42 dekat bahagian sini, angle dia dekat bahagian sini adalah 90. Sekejap. Satu sini. Kamu akan nampak cahaya dia tu dekat bahagian sini last. So 90. Ni 90 angle untuk refraction. Angle untuk incident dia 42. Okey. Okey. Baik. Dengar sini baik-baik
Okey, ini masih lagi fenomena refraction, pembiasan, di mana dua medium yang berbeza, glass dengan air, okey. Angle untuk insiden 42, angle untuk refraction 90. Tengok sini. Apabila angle untuk refraction tersebut berada pada bahagian 90, automatik angle untuk insiden ini kita akan panggil dia sebagai critical angle. Tolong ingat. Critical angle. Okey. Sudut yang critical. Nama critical angle ini akan berlaku apabila refraction angle mencapai 90 degree. Sekejap lagi kamu akan tengok dalam buku teks. Okay. Dia akan namanya adalah critical angle. So, cikgu terangkan siap-siap kat sini ya. Angle-angle yang sebelum ini yang dia besarkan tadi tu, daripada 70 lebih, lepas tu dia akan jadi 40 lebih, yang ini semua dekat bahagian sini. Semua itu kita akan panggil sebagai angle refraction. Sampailah ke bahagian 90, masih lagi angle refraction. Cuma insiden ini ditukar nama dia kepada critical angle. Apabila refraction angle 90. Tolong ingat. Refraction angle 90, nama untuk angle dekat bahagian sini yang 42 sekarang ni bacaan dia. So itu namanya adalah critical. Tapi kalau angle dekat bahagian sini katakanlah 60. So angle dekat bahagian sini akan jadi kurang lagi lah. So apa nama angle tersebut? Namanya incident yang kita belajar sebelum ni. Incident So incident sampailah angle untuk angle untuk refraction ini 90. So kita tukar namanya kepada critical angle. Okey, itu satu benda. Tolong ingat. Okey, baik. Seterusnya. Okey, balik. Refraction angle tadi kat sini 90. Kat bahagian sini tadi 42. 90. Okey. Cuba observe. Selepas ini dia akan besarkan lagi angle ni, daripada 42 ni dia akan besarkan lagi 43, 44 sampai lah atas lagi. Apa yang akan berlaku dekat bahagian sini? Adakah fenomena refraction lagi akan berlaku ataupun fenomena yang lain yang akan berlaku? Kita teruskan video. Sampai sini. 42. Tengok dia besarkan lagi. Okey, dia besarkan lagi. 43 pun. Okey, dia besarkan lagi. Supposedly refraction dua medium yang berbeza, light tersebut bila travel dia akan tembus. Maksudnya ni glass, ni air, so light tersebut akan tembus pergi ke bahagian air. Okey. Tapi kamu tengok dekat bahagian sini ni dua medium yang berbeza. Okey. Light tersebut dia masuk ke bahagian glass, masuk bahagian sini, tapi dia tak tembus. Dia pantul balik. Dia tak tembus, dia pantul. Kamu nampak ni pantul. Dia besarkan lagi angle dia, makin besar lagi. Masih lagi pantulan yang berlaku. Pelik, betul? Pelik Okey. So ini adalah satu fenomena yang kita panggil sebagai total internal reflection. Dia berbeza dengan reflection biasa. Apa beza dengan reflection biasa? Okey, sekejap. Sebelum ni kita dah pernah bincang, kalau reflection biasa, katakanlah ni mirror, cermin. Okey, ni plane lah. Plane. So ada light yang kena pada bahagian plane, yang ini adalah normal line. Okay, light tersebut, ray tersebut kena pada bahagian mirror dan dia akan pantul balik ke bahagian sini. Light travel, dia akan pantul ke bahagian sini. So ada angle kat sini, ada angle kat sini, angle yang sama. Okay. So cikgu nak tanya, kalau untuk reflection berapa medium yang terlibat? Untuk yang ini berapa? Satu medium sahaja yang terlibat. Dan medium tersebut adalah apa? Medium tersebut adalah air, udara. Untuk reflection biasa. Ini reflection biasa. Tapi kalau untuk yang ini, dia bukan reflection biasa. Sebab berapa medium yang terlibat untuk ini? Light ni travel kat bahagian sini. Dia travel kat bahagian air juga. Ada air, ada glass. So dua medium yang berbeza. Okey, dua medium yang berbeza.
Supposedly kalau dua medium yang berbeza, fenomena apa yang akan berlaku? Refraction, pembiasan. So dia akan tembus, light tersebut akan tembus daripada gelas ini pergi ke bahagian air, dua medium berbeza. Tapi daripada dua medium berbeza ni, kamu tengok sendiri tadi kan, daripada angle 42, dia besarkan lagi daripada angle 42 tersebut. Kamu tengok berlakunya pantulan macam ni, pantulan macam ni. Okey? So yang ini kita tak boleh panggil dia pantulan sahaja. Sebab kalau pantulan dia mesti satu medium sahaja. So, ini melibatkan dua medium, dia ada nama lain. Dia fenomena ada pantulan tapi dia ada nama lain selain daripada pantulan, iaitu total internal reflection. Pantulan dalam penuh. Okey? Dia bukan pantulan biasa. So, apa beza antara pantulan dan juga pantulan dalam penuh? Pantulan dia memerlukan satu medium sahaja. Tapi kalau total internal reflection, pantulan dalam penuh, dia memerlukan dua medium. Maksudnya selalunya dia akan berlaku fenomena reflection dahulu. Bila sampai satu tahap, ni yang cikgu cakap tadi ni, sekejap. Kalau cahaya tadi dekat bahagian, cahaya tadi kena dekat 42 kat sini. Angle dia 42, cahaya tersebut kena pada 42. Lepas tu angle untuk refraction dia 90 yang tadi tu. Okey. Bila angle untuk insiden ini lebih daripada 42 untuk gelas sebab untuk certain material dia punya incident angle dia ataupun critical angle dia berbeza. Okey. Yang ini tadi saya cakap kalau angle dia 42, angle untuk refraction 90. So syarat dia yang ini kita tak namakan dia sebagai incident angle dah. Kita akan namakan dia sebagai critical angle. Kita tulis balik. Critical di sudut yang kritik. Okey, dia dah sampai pada satu sudut yang kritik. So lebih daripada 42 ni, bila dia lebih, fenomena apa yang berlaku? Kamu tengok dia tak tembus dah. Dia pantul. Okey, dia pantul. So fenomena apa yang berlaku selepas daripada 42 degree ni? Dia akan berlaku fenomena total internal reflection. So syarat untuk total internal reflection itu berlaku adalah di mana incident angle ini mesti lebih daripada critical angle. Kalau untuk gelas, critical angle-nya berapa? Critical angle dia 42. Macam mana kita nak tahu critical angle tu 42? Kita kena trace refraction angle dia. Mesti 90. Kalau refraction angle 90, automatik nama untuk incident angle dekat bahagian insiden tersebut kita akan panggil sebagai critical angle. So kalau angle tersebut kita besarkan lagi lebih daripada 42, so fenomena refraction tak akan berlaku lagi dah. Dia akan berlaku total internal reflection. Okey, cikgu harap kamu faham cikgu record okey. Ya. Okey. Ulang balik ni. Okey. So ini fenomena refraction lagi masih berlaku. Okey, masih berlaku fenomena refraction, masih berlaku. Saya ulang balik ni Masih berlaku sebab refraction angle dia masih lagi belum 90. Okey, bila dah capai 90, kamu nampak ni seolah-olah macam ada total internal reflection apa. Okey. Bila refraction angle 90, automatic angle untuk insiden ni kita tak panggil incident angle, kita akan panggil apa? Critical angle. So, critical angle yang ini critical angle untuk gelas adalah 42. So, kalau kita teruskan lagi, besarkan lagi daripada critical angle tersebut, besarkan lagi daripada 42, okey, dibesarkan lagi angle dia 43, 44, 45 sampai 50. Bila besarkan lagi daripada critical angle yang 42 tadi tu, tak berlaku lagi dalam refraction. Dia akan berlaku total internal reflection. Okey, besarkan lagi, masih lagi total internal reflection. So, pembiasan dah tak berlaku dah kat bahagian sini. Dia hanya berlaku total internal reflection. Dan sekarang ni cikgu nak tanya kepada kamu semua. Light ni travel daripada tempat ni air, ni gelas.
So light ini travel daripada denser ke less dense ke less dense ke denser. Gelas ini denser ke less dense? Tumpat ke ataupun kurang tumpat? Jawapan dia gelas ini denser. Air ini adalah apa? Less dense, kurang tumpat. So syarat untuk total internal ni pantulan dalam penuh ini berlaku, total internal reflection berlaku adalah dia mestilah light tersebut travel daripada denser ke less dense. Okey? Tak, kalau dia bergerak daripada air dahulu pergi kepada bahagian gelas, total internal reflection tak boleh berlaku. Tolong ingat baik-baik. Okay. So total internal reflection akan berlaku apabila light tersebut travel daripada denser kepada less dense. Okay. Okay, habis untuk video. Seterusnya kita pergi pada bahagian buku teks balik. Okay, apa yang dalam video tadi terangkan? Yang ini. When an incident angle is less than critical angle, the ray is refracted. So kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar raja A ni, okay, ni incident ray, ada dua medium yang berbeza, glass dengan air. So light tersebut travel daripada denser ke less dense ke less dense ke denser. Okay, glass ini denser, air ini less dense. So syarat untuk berlakunya total internal reflection mestilah daripada tempat yang tumpat kepada tempat yang kurang tumpat. Okay, denser ke less dense. Okay, kita start. Incident, lepas tu refract. Okay, incident, lepas tu refract. Tembus, yang nampak tembus dan juga light tersebut the bend. Okay, so ni fenomena refraction yang berlaku lah. Tapi kalau kamu tengok dalam video tadi, kamu nampak macam ada cahaya juga dekat bahagian sini. So, dan start nak berlaku dah total internal reflection. Tapi masih lagi belum berlaku sepenuhnya total internal reflection tadi. Okay, so ini masih lagi fenomena refraction, pembiasan. Dua medium yang berbeza, light tersebut dia bend. Okay, seterusnya. Yang ini. Bila kita besarkan lagi angle untuk incident, sampailah satu tahap refracted angle-nya menjadi 90. Okay. Refracted angle dia 90. Bila refracted angle 90, saya cakap tadi incident angle kita tak panggil dia incident angle. Kita akan panggil dia sebagai apa? The incident angle is same as the critical angle. So incident angle ni kita akan namakan dia sebagai critical angle. Syarat nak jadi critical angle adalah apabila refracted angle dia 90. Ya, so, namanya adalah critical angle. Kita tak namakan incident lah, kita namakan critical angle bila dia 90. So bila kita besarkan lagi daripada critical angle, tadi glass tadi berapa critical angle dia? 42 contohnya. Okay, kalau dia guna glass 42. So kalau lebih besar lagi daripada critical angle daripada 42, kita besarkan lagi, apa fenomena akan berlaku? Reflection fenomena tak akan berlaku lagi dah. So fenomena yang lain perlu akan berlaku iaitu total internal reflection. Yang ini pantulan dalam penuh, dia jadi pantulan. Okay? Dan apa beza dia dengan pantulan biasa? Cikgu dah beritahu tadi. Pantulan biasa dia hanya menggunakan berapa medium? Satu medium saja. Tapi kalau pantulan dalam medium, pantulan dalam penuh menggunakan berapa medium? Dua medium. Okay, so kalau kamu tengok ini dua medium. Supposedly akan berlaku total refraction, tapi dia berlaku fenomena reflection pantulan. Dan nama dia bukan nama reflection, nama dia total internal reflection. Kalau kamu tengok kat bahagian sini, incident angle kurang daripada critical. Okay, ni particular angle dia 20. So masih lagi kurang daripada 42. 42 ni critical angle. So kalau kamu tengok dekat bahagian sini, incident angle is equal to critical angle. Okay, nama dia adalah critical angle. Syarat untuk critical angle adalah refracted angle dia 90. So yang ini seterusnya incident angle lebih daripada critical. So kita besarkan lagi angle untuk incident tersebut. So berlakulah fenomena total internal reflection. Cikgu harap kamu faham lah.
Baik, seterusnya. Dan syarat untuk total interior reflection ini berlaku adalah dia light tersebut travel daripada denser kepada less dense. Tolong ingat betul. Okey, ni yang cikgu terangkan tadi tu. Baik, ni critical angle laser reflected angle dia 90, so automatic nama untuk ini bukan incident, namanya adalah reflected angle. Critical angle. So, ada satu formula. Tak boleh saya see. Okey, ni. Sebelum ni kamu dah belajar berkaitan dengan refractive index. So, ada satu lagi formula untuk refractive index. Cikgu ulang balik lah. Refractive index sebelum ni yang kamu dah belajar untuk refraction of light. Satu topik yang kamu sebelum ni. N is equal to sin I over sin R. Lepas tu N is equal to C over V. Lepas tu satu lagi N is equal to real depth over apparent depth. Okay. So, 3 formula ini yang kamu dah belajar dalam subtopik refraction of light. Okay. Sekarang ni satu lagi tambah untuk fenomena total internal reflection, iaitu ni. N is equal to 1 over sin C critical. Okay. Dia sebenarnya adalah sama sahaja dengan konsep yang ini. Sin I over sin R. Kalau kamu tengok, N is equal to 1 over sin C. Okay. Dia adalah sama sahaja. Kenapa cikgu cakap sama? Okay. Baik, sebelum tu untuk refractive index, cikgu lupa nak beritahu kepada kamu. Sin I ni, untuk insiden, syarat dia adalah dia mestilah daripada bahagian yang less dense. Kamu nak guna formula ini, sin I ini mestilah less dense, sin R ni mestilah denser. Okay. Sin I less dense, sin R adalah denser. So, yang formula yang ini adalah sama dengan formula yang ini, di mana kalau sin R dekat bahagian sini, so sin CC ini adalah reflected angle dekat bahagian sini ya. Okay. 1. Kat bahagian atas ni 1. Macam mana boleh jadi 1? Sin I ini dia akan jadi 1. Macam mana boleh sin I jadi 1? Okey, baik. Kita tengok satu gambaran. Okey. Cuba nampak ini. Okey. Kamu tengok dalam fenomena yang ini ya. Glass denser ke less dense? Glass denser and less dense. Okay. So, kalau kita nak buat formula untuk N, refractive index, sin I over sin R. Okay. Macam cikgu cakap tadi tu, sin I, dia mestilah kita akan ambil angle I ni, kita akan ambil angle untuk less than. Kalau sin R, kita akan ambil R itu angle untuk denser. So, cikgu nak tanya, kalau sin I, kita dekat sini ya, N is equal to sin, okay, I incident angle, syarat dia kita kena ambil daripada bahagian less than. So nak tanya dekat bahagian air ke bahagian glass yang kita akan angle C ni ke ataupun angle 90 ni untuk kita masukkan dekat bahagian I ini. Okay. Yang ini patutnya less than. So less than kita akan kena ambil daripada air. So sin 90. So tulislah sin 90. I ini kita akan ambil 90. Sebab apa I kita ambil 90 insiden? Sebabkan oleh syarat dia mestilah daripada less dense.
less than. Okay. Okay, less than. Okay. Seterusnya n is equal to sin I over sin R. Sin R apa dia punya syarat dia? Syarat dia mestilah daripada tempat yang tumpat. Tempat yang tumpat. So tempat yang tumpat adalah bahagian sini. So angle ni adalah apa? Angle ni adalah C, critical angle, sin C. Ini tempat yang tumpat, ini tempat yang kurang tumpat. Kurang tumpat sin I. Kalau tumpat sin R. Okay. So R ni kita akan masukkan C. Sebab apa? Dekat bahagian tempat ini labeling dia adalah C. Untuk dia punya angle. So tekan kalkulator masing-masing. Kalau sin 90 akan dapat berapa? Okay, kita jawapan sin 90 kamu akan dapat nilai dia 1. Sama tak? Ni dengan ini. Sama. So, formula yang ini dengan formula yang ini adalah benda yang sama. Cumanya total internal reflection kita akan gunakan dia punya angle dia adalah critical angle. So, critical angle tu kita boleh samakan dengan reflected angle. Sebab syarat untuk reflected sin R ni, reflected angle ini dia mestilah daripada tempat yang denser. So, kalau untuk total internal reflection syarat dia mesti daripada denser kepada less than. So, critical angle tersebut berada di bahagian denser. Okay. So, nak senang ingat, hafal 4 formula yang ini. Barulah kamu boleh jawab soalan. Okay. 4 formula ni kena ingat. Baik. Lupa pula nak beritahu pada kamu. Sin I over sin R yang kita dah belajar sebelum ni. I ini kita bukan boleh main masukkan I apa-apa ya, masuk dalam situasi tersebut kita kena tengok yang mana satu yang less dense, yang mana satu yang denser. So yang less dense ni akan masuk ke bahagian incident. Okay? Yang denser ni akan masuk ke bahagian refraction. Okay, terus lagi. So critical angle kat bahagian sini dalam tak ada ni. Okay, baik. So natural phenomenon application of total internal reflection in daily life. So apa yang berlaku kat bahagian kehidupan seharian kita, contohnya dalam photograph 6.2 ni, night view of the river of life and blue pool Jamek Mosque Kuala Lumpur. So, kalau kamu tengok kat bahagian sini, cahaya yang dikeluarkan daripada air tersebut, dia seolah-olah macam air tersebut mengeluarkan cahaya. Padahal cahaya tersebut disuduh ke bahagian air. So supposedly bila light tersebut travel daripada tempat udara, daripada air, okay, denser daripada air, dia nak tembus ke bahagian udara. Okay, air, udara, supposedly fenomena apa yang akan berlaku bila dua medium yang berbeza? Supposedly akan berlaku refraction, pembiasan, sebab dua medium yang berbeza. So, kamu akan nampak light tersebut bend. Tetapi seolah-olah yang bahagian sini kamu akan nampak macam ada cermin pula dekat bahagian air tersebut. Disebabkan apa boleh berlaku? Disebabkan oleh total internal reflection berlaku. Dua medium yang berbeza. Tetapi pantulan dalam penuh yang berlaku seolah-olah macam ada cermin dekat bahagian air tersebut. Okey. Berlaku pantulan. Okey, baik. Ini satu contoh fenomena untuk total internal reflection. Apabila laser point ni kita akan kenakan kepada air, kita akan tengok bahawa total internal reflection akan berlaku. Okay, sekejap. Kita tunjukkan video ni. Saya ada video. Ini konsep untuk fiber optics. Okay. Internet kat bahagian rumah kamu, kalau kamu gunakan Unify,
Unify itu stand for itu stand for fiber, okay? Fiber optics. Maksudnya optics berkaitan dengan cahaya, so information yang dihantar dalam bentuk cahaya tersebut, dia akan hantar information dari segi internet ke bahagian rumah kamu. Okay, ini contoh macam mana cara fiber optik tersebut berlaku, tapi yang ini contohnya dia gunakan air. Tapi dalam air tersebut cahaya akan lalu. Okey. Kamu tengok, ni cahaya. Sekarang ni cahaya tersebut dia travel dekat bahagian air. Air ni air, dekat bahagian luar daripada air ini adalah air, udara. Okey, cikgu nak tanya. Air tumpat ataupun kurang tumpat? Jawapannya air adalah tumpat. Air tumpat. Ini denser. Bahagian luar ni air ni less dense. Okay, dalam air water denser, less dense. So light tersebut travel daripada tempat yang denser kepada tempat yang less dense. Maksudnya dia travel, supposedly light tersebut akan refract. Sebab dia nak travel dua medium yang berbeza, supposedly dia akan terbias. Okey, terbias okey. Light tersebut akan tembus keluar. Tetapi kenapa dia tak berlaku tembus, dia kamu nampak dekat sini dia reflect. Total internal reflection. Sebab apa berlaku begitu? Tadi kita dah belajar lah. Total internal reflection ini apa syarat dia? Dia mesti dah lebih daripada critical angle. Maksudnya bila dah sampai critical angle, kalau dia lebih daripada critical angle, tak berlaku dah fenomena refraction. Dia akan berlaku fenomena total internal reflection. Okey. So, kita tengok sama-sama. Ya. I find this a fascinating object. It's a fiber optic cable for a stereo. Fiber optics yang kita gunakan. If I shine this laser pointer down the cable, it guides the light out the other end. These cables are used to connect our world today and are capable of transmitting information across countries and oceans. But first, let me show you how it works. I have a bucket that I've modified with a window in front. And on the other side, I put a stop this whole way. Now, keep your eye on the interface between air and liquid. Okey, ni air yang mengalir. So, air denser dekat bahagian luar ini adalah less dense. So, laser tersebut dipancarkan dekat bahagian air. Okay, dia akan masuk dekat bahagian air. So, supposedly dua medium yang berbeza, air dan juga air. Supposedly refraction akan berlaku lah. Cumanya, cahaya ni diikut, maksudnya dia pantul dekat bahagian dalam air ni je. Bahagian dalam air. So disebabkan oleh apa? Total internal reflection berlaku. Disebabkan oleh apa? Lebih daripada critical angle yang menyebabkan hanya reflection sahaja yang berlaku. Ataupun total internal reflection yang berlaku. Dan syarat untuk total internal reflection yang berlaku adalah di mana dia travel daripada tempat yang denser ke tempat yang less dense. Tapi dia tak akan tembus. Dia akan pantul total internal That's reflection. wonderful. The light follows the liquid flow all the way to the bucket. Amazing. It does this because of total internal reflection. As the light enters the stream, it is reflected as soon as it hits the interface between air and liquid. You can see here the first reflection, and then the second, and the third. This occurs because there's a difference between the index of refraction of the guide material, here propylene glycol, and the outside, air in this case. Recall that any time light strikes a surface, it can either be absorbed by the material, reflected from it, or pass into and through it. The latter we call refraction. It's easier to see from a top view. Reflection and refraction can happen at the same time, but if a light ray hits the surface at an angle greater than the critical angle, Ini yang saya cakap, dia kalau lebih daripada critical angle, apa fenomena yang akan berlaku? Iaitu total internal reflection. Kurang daripada critical angle, apa fenomena yang akan berlaku? Refraction biasa sahaja. it will be completely reflected and not refracted. For this propylene glycol and air system, as long as a beam hits the surface at an angle greater than 44.35 degrees, measured from the normal, it will propagate down the stream via total internal reflection. To create this same effect in an optical fiber, engineer a one onto a wheel at speed 5 on the ocean floor. Dah. Lama video.
Okay, baik. Konsep dia yang cikgu nak kamu tahu bahawa untuk fiber optics yang kita guna tersebut, light tersebut akan travel dalam satu kabel. Okay. Bila dia travel, supposedly light tersebut dia akan penetrate keluar disebabkan oleh dua medium yang berbeza, satu glass, satu air. Tapi sebab apa tidak keluar? Disebabkan oleh light tersebut travel dalam keadaan dia lebih critical angle, dan bila lebih critical angle dia hanya akan total internal reflection, reflex. So apa fenomena-fenomena yang sering berlaku dalam kehidupan seharian untuk total internal reflection? Contohnya ini, formation of rainbow. Form 1 dulu kamu ada belajar berkaitan dengan light rays. Kalau cahaya matahari dia selalunya warna putih. Okey. Cahaya matahari warna putih. Supposedly daripada warna putih tersebut dia akan menghasilkan 7 spectrum of color. Disebabkan oleh yang kamu belajar form 1 dulu, bila dia rays from the sun, bila kena sahaja kepada droplet of water, dia akan menyebabkan ada pecahan warna. Daripada warna white tersebut dia akan pecah kepada 7 spectrum of color. Okey. Ini kamu dah belajar form 1 dulu. Okay. Disebabkan apa boleh berlaku ini? Light experience refraction and dispersion. Dispersion yang kamu belajar form 1 dulu. Serakan. Okey. Light tersebut warna putih, kena sahaja kepada droplet of water. So dia akan jadi pembiasan dan juga dispersion. Okey. Serakan. So dia akan berlaku spektrum, 7 spektrum. Daripada warna putih dia akan jadi warna 7 warna yang berbeza, warna pelangi. Okey. Dan pelangi ni selalu akan jadi waktu bila? Selepas hujan selalunya. Sebab apa? Ada droplet of water. Okay, inilah. Cuma ya, dalam droplet of water untuk yang kamu akan belajar total internal reflection ni, di mana akan berlakunya fenomena total internal reflection. Sebab apa total internal reflection berlaku? Disebabkan oleh, cikgu cakap dah, untuk total internal reflection apa beza dengan reflection biasa? Dia ada lebih daripada satu medium. Contohnya kalau ini, apa medium yang lebih daripada satu? Ini adalah medium water droplet. Luar daripada ini adalah air. So dua medium yang berbeza supposedly akan berlaku refraction, betul? Di mana light nak enter daripada air pergi kepada bahagian water, kamu tengok refraction berlaku. Light tersebut travel straight, bila kena sahaja kepada masuk kepada bahagian droplet of water, dia akan bend dan dia akan disperse. Dispersion berlaku dan juga refraction berlaku. Okey. Bila daripada dalam air ini atau droplet ini dia nak keluar pula pergi ke bahagian air. Dia tak keluar ke bahagian air disebabkan oleh apa? Light rays tersebut dia lebih daripada critical angle, dan bila lebih daripada critical angle akan berlakunya fenomena total internal reflection. So dia akan berlaku pantulan dahulu dekat bahagian dalam droplet. Sampailah satu tahap, kalau kamu tengok dekat bahagian ini, water pergi ke bahagian, dia keluar daripada water tersebut menjadi pelangi. Disebabkan apa boleh berlaku tersebut? Disebabkan oleh fenomena yang ni. Okay. Tolong bezakan situasi satu ini fenomena apa? Refraction. Situasi dua ini fenomena apa? Total internal reflection. Situasi yang ketiga ini dia dapat keluar daripada water ini. Water pergi kepada air. Kalau dapat keluar bermaksud bahawa fenomenanya adalah apa? Refraction. Okay. So dalam fenomena rainbow akan berlaku 3 fenomena sebenarnya. Refraction, dispersion, total internal reflection. Reflection itu daripada air pergi kepada bahagian water, dia akan bend. Dispersion, bila dia rays daripada sun tersebut masuk ke bahagian droplet, dia akan serap menjadi 7 spectrum dispersion. Seterusnya bahagian dalam droplet of water tersebut dia tidak dapat keluar lagi disebabkan oleh apa? Berlakunya total internal reflection. Maksudnya berlakunya pantulan dalam penuh ke bahagian dalam air ini, yang menyebabkan dia keluar dekat bahagian lain. Okay? Dia still keluar juga. Bila dia keluar daripada water ni pergi kepada bahagian air, so ini fenomena
refraction. Refraction, total internal reflection, refraction. Okay. So bila dah keluar, observer akan tengok, oh, 7 spectrum of rainbow, color of rainbow. Okay. So ada fenomena total internal reflection yang berlaku. Baik, seterusnya mirage. Mirage ni adalah apa? Fata Morgana. Okey. Fata Morgana ni kamu boleh tengok contohnya waktu siang. Okey, waktu siang, waktu panas. Kamu tengok dekat bahagian air tersebut, bahagian air. Waktu panas kamu tengok dekat bahagian jalan raya seolah-olah macam ada air dekat bahagian jalan raya tersebut. So itu adalah mirage, Fata Morgana. Kita tengok video sikit tentang mirage. Mirage. Okay. Okay. Ada air ke kat sini? Tak ada. Tapi kalau kamu tengok dekat bahagian ni, kamu nampak dekat bahagian sini ni kereta seolah-olah macam ada cermin ataupun ada air yang reflect balik dekat bahagian ni. Padahal ni jalan raya biasa saja. So sebab apa boleh berlaku ini? Disebabkan oleh berlakunya fenomena total internal reflection. Okay, pantulan dalam penuh. Okay. Di mana light tersebut akan travel daripada denser kepada less dense. So daripada denser kepada less dense tersebut dia lebih daripada critical angle yang menyebabkan total internal reflection akan berlaku. So kamu akan nampak macam ada cermin dekat bahagian sini. Okey. Syaratnya cahaya tersebut akan bergerak, akan travel daripada tempat yang denser kepada tempat yang less dense. Contohnya waktu siang dekat bahagian bawah ini panas. Bila panas, okey, cahaya matahari akan travel daripada atas ke bahagian bawah. So dekat bahagian atas ni denser, dekat bahagian bawah ni less dense. Okay. Bila light tersebut travel daripada denser ke bahagian less dense, okay, so total internal reflection boleh berlaku. Okay. Di mana syarat dia, kalau kamu tengok daripada mata kasar kamu sekarang ini, dia masuk ke bahagian dalam mata disebabkan oleh dia pantul balik. Pantul balik, so observer akan tengok, sekarang ni kamu tengok bahawa seolah-olah macam dekat bahagian bawah ini ada macam air ataupun macam ada cermin dekat bahagian bawah. Tapi tak ada sebenarnya. Sebabkan apa boleh berlaku tersebut? Total internal reflection. Ya, nampak kereta ni olah-olah macam ada cermin di bahagian bawah. Dah. Jangan sampai itu je lah. Okay, macam cikgu terangkan tadi ni. So cloud dia bahagian atas denser, bahagian bawah less dense. Dekat bahagian jalan less dense, dekat bahagian atas denser. So light tersebut akan travel daripada matahari, ada bahagian atas, so dia akan travel daripada denser pergi kepada less dense. Syarat untuk total internal reflection daripada denser pergi less dense. So masuk ke bahagian dalam mata kamu. Sebab tu kamu akan nampak macam seolah-olah ada air. Tapi bila kamu dekat, kamu tengok tak ada. So bila tak ada, tak berlaku fenomena total internal reflection. Bermaksud bahawa dia berlaku refraction biasalah. Sebab ada dua medium yang berbeza, refraction biasa saja berlaku, dia akan tembus. Tapi kalau sekiranya kamu akan nampak macam ada seolah-olah ada mirage, so total internal reflection tersebut berlaku. Okay. Baik, so application of total internal reflection in daily life, so dia gunakan prism untuk periskop. Ini dekat bahagian dalam kapal selam, kita nak tengok bahagian luaran. Contoh ini periskop ni, mata kamu. Kita nak tengok bahagian luar. So kita akan gunakan prism dekat bahagian dalam ni. Prism ini diperbuat daripada apa?
Prism selalunya diperbuat daripada glass. Glass. Kaca. Ni pun glass. Okay. Prism, glass. So light tersebut travel nak masuk ke bahagian dalam mata. So kat bahagian sini air. Okay. Light tersebut travel ke bahagian sini masih lagi tak berlaku apa-apa disebabkan oleh dia kena pada bahagian normal line. So tak berlaku reflection pun. Bila kena saja bahagian sini, supposedly daripada apa dia ni, glass ni glass, ni air. Supposedly light tersebut akan travel pergi ke bahagian air sebab refraction akan berlaku, betul? Supposedly refraction berlaku, tapi refraction ini tidak berlaku. Dia berlaku total internal reflection. Kalau kamu tengok kat bahagian sini, kena pada bahagian sini, reflect. Kena bahagian sini, reflect. Sebab apa boleh berlaku itu? Disebabkan oleh angle dekat bahagian sini lebih daripada angle apa? Critical angle. So bila lebih daripada critical angle, dia reflect saja. Ini pun reflect. Reflect. Okay. So ini total internal reflection. Dia beza dengan reflection biasa. Kita tak akan mirror kan, kalau reflection biasa hanya satu medium saja. Tapi yang ini dua medium. Apa medium dia? Air dengan glass. Glass dengan air. Okay. Prism glass. Yang bahagian ni, luar ni udara. Okay, seterusnya. Okay, optical fiber. So optical fiber yang tadi cikgu terangkan tadi, cikgu tunjukkan video tadi, light tersebut kat bahagian dalam, contohnya ni inner core has a high refractive index. Maksudnya inner core ini dia adalah denser. Kat bahagian luar yang warna biru ini less dense. So apa syarat untuk total internal reflection? Light tersebut mestilah travel daripada denser ke less dense. So macam dalam warna merah ni, light tersebut travel daripada denser. Supposedly refraction akan berlaku sebab dua medium yang berbeza. Tapi disebabkan apa tak berlaku refraction? Disebabkan oleh angle untuk rays ini dia lebih daripada angle apa? Critical angle. Lebih daripada critical angle, apa fenomena akan berlaku? Total internal reflection. So researcher dia dah calculate siap-siap, okay, bagaimana untuk memastikan bahawa light ni akan travel lebih daripada critical angle. Supaya bila kalau dia travel daripada lebih daripada critical angle, fenomena apa akan berlaku? Total internal reflection. So internet yang kamu guna sekarang ni yang menggunakan kabel fiber optik ditanam bawah tanah. So cahaya yang akan lalu dekat bahagian kabel tersebut. Okay. Cahaya akan berlaku dekat bahagian akan bergerak dekat bahagian dalam kabel tersebut. Okay. So information yang kamu dapat sekarang ni adalah daripada cahaya. Cahaya bergerak sangat laju. 3/10⁸ yang kamu belajar sebelum ni, speed of light. Okay. Sebab itulah information yang kita hantar sekarang ni adalah melalui cahaya. Okay, sama juga macam cat eye reflector dekat bahagian jalan. Okay, bahagian jalan bukannya dia letak mirror dekat bahagian jalan. Kalau kamu suluh dengan lampu kereta, selalunya kita akan nampak balik ada cahaya dekat bahagian pertengahan jalan macam ni, contohnya macam ni. Okay. So dia gunakan apa? Dia gunakan cat eye reflector, di mana dekat bahagian dalam cat eye reflector ini kita akan letakkan macam glass sebenarnya, kaca okay. So light tersebut, bila light dari ini katakanlah cat eye reflector, bila light tersebut dia kena pada bahagian cat eye reflector at certain angle yang lebih daripada total internal, lebih daripada critical angle, so dia akan reflect balik pergi ke bahagian kereta tersebut. So sebab itulah bila kereta tersebut kenakan sahaja light tersebut kepada bahagian ni, seolah-olah macam ada cahaya yang akan keluar. Okay. Cuma bahaya kalau kita letakkan mirror, dia akan suluh pada bahagian tempat yang lain. Supposedly kita akan tengok pada bahagian yang kita nak. So cat eye reflector dia ada angle dia sendiri yang menyebabkan bila
cahaya kena pada bahagian tersebut, light tersebut travel daripada dua medium yang berbeza, supposedly refraction yang akan berlaku, tapi angle dia lebih daripada critical angle menyebabkan total internal reflection yang akan berlaku. Okay, dia akan reflect balik. Okay, baik. So untuk konsep bagi total internal reflection dah habis. Sekarang ni untuk latihan, nanti kelas next nanti kita akan buat latihan. Buat latihan refraction first, lepas tu kita akan buat sekali dengan total internal reflection punya latihan. Okay. Untuk kelas kali ni cikgu hanya ajar kamu konsep sahaja dulu. Okay, untuk total internal reflection. So cikgu harap kamu faham. Kalau lepas daripada kamu tengok video ini kamu masih lagi tak faham, kamu boleh PM cikgu direct. Okay, personal. Okay, baik. So kelas kita itu sahaja. Nanti kamu tengok balik dekat dalam YouTube, dan cikgu akan bagi arahan yang seterusnya dekat dalam WhatsApp. Okay, ataupun Telegram. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada minggu hadapan.